أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang yang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina dina. Bicara tentang Yahudi masih diteruskan. Pada ayat ini menyatakan orang-orang Yahudi adalah satu bangsa yang sangat mementingkan kebendaan. Soal-soal ketuhanan, soal-soal ibadat tidak menjadi perkara besar kepada mereka. Bila-bila masa saja jika mereka ingin langgar, maka langgarkan saja. Antara peraturan yang wajib dipatuhi di kalangan orang Yahudi ialah peraturan hari Sabtu. Hari Sabtu di kalangan orang Yahudi sejak Nabi Musa AS lagi hinggalah kepada zaman-zaman Nabi kebelakangannya, Nabi Bani Israel, termasuklah Hizkial namanya, dan Nabi-Nabi Bani Israel, Yusha', Nun dan lain-lain lagi, Yusha' ibn Nun, menyatakan pada hari Sabtu orang-orang Yahudi tidak boleh keluar membuat sebarang perusahaan untuk membangunkan ekonomi. Mereka tidak boleh buat sebarang kerja tangan, tak boleh memasang api, tidak boleh menjahit, tidak boleh mengumpul kayu api, tidak boleh. Pada hari ini mereka dikehendaki membaca nasyid, mazmur, satu istilah di kalangan mereka. Nasyid mazmur. Pagi-pagi dan petang mereka membaca Kidus. Satu Maryam Jamilah dia menulis macam tu dalam buku dia. Baca Kidus pagi dan petang. Makan hanya 3 kali sehari. Ada 39 perkara yang dilarang sama sekali kaum Yahudi melakukannya pada hari Sabtu. Setengah mereka merasakan apabila semuanya dilarang, bagaimana ekonomi boleh maju? Tak boleh. Jadi sebarang undang-undang, peraturan yang boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi mereka seharusnya ditentang, kata mereka. Lalu mereka tentang pada hari Sabtu dengan menggunakan berbagai-bagai helah. Helahnya di antara mereka, perusahaan mereka pada ketika itu ialah menangkap ikan. Jadi pada hari ini mereka tidak boleh pergi ke laut menurut undang-undang hari Sabtu, tapi mereka menganggap pergi tidak mengapa, jangan tangkap ikan. Tangkap tak boleh, pergi tidak mengapa, pergi nak tengok-tengok ikan. Ini pun satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada kerjasamalah dengan ikannya. Ikan pada hari Sabtu dia melompat, dia datang ke tepi pantai, dia tahu Yahudi tak tangkap dia pada hari ini. Jadi ikan sungguh jinak pada hari ini. Lalu mereka buat batas supaya ikan yang masuk dalam kawasan tak boleh keluar lagi ke tengah laut. Dengan cadangannya pada hari Ahad mereka tak tangkap. Jadi helah mereka, dia kata kita tak tangkap ikan pada hari Sabtu, kita hanya pergi buat lompat-lompat katanya supaya ikan tu kekal berada pada tepi pantai, tidak seperti hari-hari lain ikan lari entah ke mana. Hari Sabtu datang tunjuk muka, dia tahu bahawa kita tidak boleh tangkap dia pada hari ini. Yahudi dipermain oleh ikan. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dalam bentuk ekonomi. Lalu mereka tidak dapat tahan, tidak dapat bersabar. Nabi kita SAW diberitahu bahawa peraturan yang pernah dikenal kepada datuk nenek mereka dahulu, mereka tidak boleh sabar, mereka langgar. Jadi kalau begitu,
Orang Yahudi yang ada sekarang ini pun diperingatkan kepada mereka bahawa sejarah mereka yang lampau diketahui oleh Islam, dan orang Islam tidak boleh mencontohi apa yang ada pada Yahudi ini, iaitu segala larangan Allah mestilah dipatuhi sepenuhnya. Ayat menyatakan, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, dan sesungguhnya kamu wahai Yahudi telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang jatuh nenek kamu dahulu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Hari Sabtu mereka langgar, dan ini adalah suatu ujian yang sekaligus menunjukkan bahawa jiwa mereka lemah, terutama sekali apabila bertentangan dengan kepentingan hidup kebendaan mereka. Kalau begitu mereka ini dihukum faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina dina. Mereka dihukum. Sebahagian ahli tafsir menyatakan mereka dihukum menjadi kera sungguh. Kera betul, kera melompat-lompat, tapi tidak beberapa hari kemudian dia mati dan tidak ada keturunan Yahudi ini tak ada keturunan. Kebanyakan ahli tafsir mutaqaddimi, tafsir dahulu zaman Imam Qurtubi, Tabari, kata tidak ada sebab mengapa kita nak kata perangainya menjadi perangai kera. Tidak ada sebab. Sebab ayat Quran menyebut keradah satu bahasa yang merujuk kepada kera. Jadilah kamu kera betul, kata mereka, monyet. Sebahagian ahli tafsir mutaakhiri, termasuklah Sayyid Qutb, Muhammad Abdu dan lain-lain lagi, menyatakan bukannya menjadi kera, tetapi perangai mereka perangai kera. Perangai kera di antaranya perangai sukar diubah. Perangai kera, perangai suka melawan, perangai suka membantah. Ini perangai keradah. Oleh kerana itu kaum Yahudi masih lagi terbawa-bawa dengan perangai ini. Perangai suka membantah dan tidak suka, yang tidak boleh mengikut pemimpin dengan mudah. Apakah sebab yang mendorong mereka untuk mentafsirkan keradah ini dengan arti perangai? Sebabnya ialah kerana manusia mempunyai kejadian biologinya yang tidak sama dengan haiwan-haiwan lain. Jadi oleh kerana itu kata mereka ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ini tak boleh ditukar. Manusia dia tak jadi binatang. Manusia tetap manusia, kalaupun rupanya agak-agak sepertilah rupa lain daripada manusia, tetapi kandungan dalam badannya tetap kandungan manusia. Jadi oleh kerana itu penukaran ini bertentangan dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Pertukaran ini bertentangan dengan manhaj, katanya, kaedahnya. Jadi oleh kerana itu Sayyid Qutb dan lain-lain lagi menolak sama sekali penukaran manusia menjadi makhluk monyet dan lain-lain lagi. Kita satu ketika dulu dalam akhbar melaporkan ada orang yang bertukar jadi monyet dan dikuburkan di belakang rumah dia. Ini satu ketika dahulu dalam 4-5 tahun yang lalu. Tetapi ini dikaji, setelah dikaji sebenarnya mereka itu bohong. Orang tu ada sungguh, orang tu ada mati, tetapi dia buat cerita kata kononnya orang itu mati dan ditanam di belakang rumah dia. Jadi ini pun tidak ada guna sebenarnya. Kalau tujuannya untuk berdakwah supaya manusia jauhi daripada riba dan sebagainya, maka dakwah yang telah ditinggal, cara dakwah yang ditunjuk oleh Nabi SAW sudah cukup bagi kita. Kita tak perlu menipu sebenarnya dalam berdakwah. Cakap yang betul-betul. Tak perlu Islam, tidak perlu anda ingin berkhidmat kepada Islam maka menipu. Tipu orang. Manusia yang tak jadi khinzir pun kita kata dia bertukar jadi khinzir dengan tujuannya supaya manusia berhenti daripada melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa. Islam tidak meminta daripada pengikut-pengikutnya supaya menggunakan cara itu. Sebab cara yang lebih selamat ialah bukan cara yang lebih selamat, cara yang diizinkan ialah cakap hal kebenaran. Islam agama yang benar, maka pendakwah juga adalah benar dalam menyampaikan kebenaran itu, kebenaran Islam.
Dalam ayat ini tidak boleh dijadikan dalil sama sekali oleh golongan yang mengatakan manusia bertukar menjadi khinzir kerana pernah Bani Israel bertukar menjadi monyet misalnya. Tidak boleh dijadikan alasan. Pertama sekali kerana bertentangan dengan sunnatullah. Dan yang kedua yang ditukar ini pun ini adalah kes khas yang tidak boleh dikiaskan. Tak boleh dikiaskan kepada yang lain. Tak boleh tak dikatakan kalau Bani Israel pernah bertukar menjadi monyet, maka orang sekarang tak boleh bertukar menjadi khinzir. Tidak boleh, tidak mungkin dia macam itu. Tidak boleh sebab kalau kes khas memang khas kepadanya. Fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dalam kitab-kitab Melayu juga ada menyebutkan orang yang tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut. Pernah berlaku dalam sejarah, orang lain pada Jumaat tengok dia duduk atas rumah dia melompat sebab dia tak pergi sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut. Entahlah datang daripada mana berita itu pun tak tahu sebenarnya. Kebenarannya pun sangat-sangat dipertikaikan. Tapi orang sukalah bawa berita dalam Islam ini sesuatu yang tidak benar. Tujuannya untuk menyebarkan, untuk dakwah. Satu lagi yang selalu sampai hari-hari ini pun tak putus-putus, tak selesai. Surat berantai, surat wasiat Ahmad Nabi Syekh Ahmad yang tidur di Mekah, kemudian bermimpi kiamat nak berlaku. Oleh kerana itu maka yang tak semayang taklah semayang, yang buat maksiat berhentilah, macam-macam lagi. Pasal apa? Syekh Ahmad dah mimpi dah kiamat akan berlaku bila-bila masa saja. Tak payah Syekh Ahmad lah. Tak payah Syekh Ahmad kalau nak cakap pasal kiamat. Quran yang kita duduk baca pun perkara tu memang telah pun diketahui. Tapi yang menjadi masalahnya apabila disebar kepada orang dewasa, ada di masjid, mereka tak kisah. Tapi disebar kepada kanak-kanak di sekolah, dan ini pun ada di sekolah-sekolah, di asrama, disebarkan berita ini, boleh merosakkan jiwa kanak-kanak, dan mereka tidak ada mereka dapat mempercayainya dengan mudah dan akan mematuhi apa yang ada dalam arahan yang ada dalam surat itu. Dalam surat itu, sesiapa yang membaca surat ini hendaklah membuat 5 salinan, 10 salinan kah? Sekarang ini tidak 10 lagi, 50, sebabnya mudah fotokopi. Dulu nak tulis tangan. Pasal pergi mudah buat fotokopi, 50 pada setiap orang. Sebar sajalah. Pemikiran ini sebenarnya pemikiran yang sangat-sangat menyeleweng dan boleh difahami Islam itu dengan cara yang salah. Salah pertamanya sepatutnya Quran yang dirojokkan, tapi dalam kes ni Syekh Ahmad yang orang Saudi sendiri pun tak pernah dengar nama Syekh Ahmad ni, duduk tidur dalam masjid. Usahkan nak mimpi dan saya bakal begitu. Surat ni sebenarnya seluruh dunia, bukan di Malaysia, seluruh dunia. Waktu saya berada di Pakistan dulu pun macam ni lah juga, sama sajalah dengan orang di Malaysia ini pun sibuk dengan surat berantai itu. Ini pun lebih kurang juga lah katanya, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu kera monyet yang hina dina. Tidak boleh diguna untuk menyatakan bahawa pernah berlaku selepas daripada kejadian ini beberapa kali terhadap umat Nabi Muhammad, antara mereka orang yang tak sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut misalnya. Dusta sama sekali. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai hukuman pencegah bagi orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang akan datang. Orang yang hidup pada masa itu mereka tidak berlaku lagi, tidak melanggar lagi peraturan pada hari Sabtu, bimbang-bimbang nanti mereka pula akan terjadi monyet. Maka hukuman itu berlaku, kejadian itu berlaku hanya kepada beberapa orang, kemudian meninggal dunia selepas itu, yang lain-lain tak akan mengulangi lagi. Perbuatan yang seumpama ini ataupun hukuman yang seumpama ini namanya nakal. Nakal artinya menjadi pengajaran kepada orang lain. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka sebagai hukuman. Kemudian satu lagi nakalan minallah, sebagai nakal, yakni untuk menjadi pengajaran daripada Allah bahawa orang yang mencuri laki-laki dan perempuan sekali itu saja.
Tak akan berlaku lagi selepas daripada itu, kerana mereka melihat di mana-mana saja orang yang mencuri dapat tangannya kuduk. Tangan kuduk. Jadi dengan itu dia menjadi nakal untuk orang itu, zaman itu dan zaman-zaman yang akan datang. Samalah juga dengan perkataan nakal di sini. Hukuman nakal yakni hukuman pencegah, di mana orang tidak akan mengulangi lagi disebabkan hukuman itu. Nakalan lima baina yadayha, sebagai hukuman pencegah bagi orang yang ada pada masa itu, baina yadayha wa ma khalfaha, dan orang-orang yang datang kemudian. Orang yang datang kemudian mereka seharusnya tidak melanggar peraturan itu. Peraturan mana? Peraturan hari Sabtu dan hukuman-hukuman yang telah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena takut nanti akan berlaku sebagaimana yang telah berlaku pada Bani Israel itu. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai satu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa, bagi mereka yang ingin bertakwa, jadikanlah pengajaran bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berkuasa untuk menjadikan sesuatu kepada manusia. Menurut tafsir Qurtubi, untuk menukar manusia menjadi kera monyet, berkuasa, ataupun untuk menukar manusia ini dari perangainya, daripada perangai manusia kepada perangai monyet dan sebagainya, itu memang mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia sepatutnya mengekal identiti kemanusiaan padanya. Dia tidak seharusnya menjadi akhlak haiwan, perangai haiwan, terutama sekali haiwan seperti monyet ini, kerana ini hina pada pandangan manusia. Begitulah ayat mengingatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kesan balas, tidak balas yang sangat buruk, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kemudian seterusnya, wa qala Musa liqaumihi wallahu